Hai, salam sejahtera kepada semua penonton. Bertemu kita kembali di dalam sesi bicara pustakawan kita pada hari ini. Hari ini kita datangkan khas ya pegawai daripada bahagian pengurusan rekod sektor pengurusan depository untuk berkongsi pengetahuan serta pengalaman di dalam bidang pengurusan rekod. Selamat datang kepada Encik Vincent daripada bahagian pengurusan rekod ya. Seperti yang sedia Ya, maklum, sektor pengurusan depository adalah merangkumi tiga bahagian dan fungsi utama, iaitu bahagian pengurusan rekod, bahagian pengurusan arkib dan juga bahagian serokiana. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kita berkenalan dengan pegawai kita pada hari ini. Topik beliau pada hari ini adalah fungsi bahagian pengurusan rekod. Salam sejahtera Encik Vincent, apa khabar? ya, salam sejahtera Cik Dorothy, khabar baik. Boleh ceritakan sedikit mengenai diri Encik kepada penonton kita pada hari ini? Okey, saya bertugas sebagai pustakawan di bahagian pengurusan rekod dan sekarang saya menjawat jawatan sebagai ketua bahagian pengurusan rekod sejak daripada tahun 2002 sehinggalah kini lah. Dan saya telah berkhidmat di Pustakaan Negeri Sarawak hampir 18 tahun. Ya. Lamanya itu mungkin orang di luar sana mungkin nak tahu ya apa hobi Encik Vincent semasa masa lapang. Mungkin boleh ceritakanlah sedikit. Okey, saya ni sebenarnya berminat berbasikal. Okey, Oh, jadi okey saya okey. saya ada sekarang ni saya ada koleksi sebanyak dua basikal lah. Satu folding bike Wah. dan juga satu lagi road bike. Jadi kalau ada Okey. masa ke lapangan itu memang saya akan berbasikal lah. Terutama Okey. sekali pada hujung minggu lah. Ah, Ya, hobi yang sehat lah Encik Vincent. ya. Mungkin kali ini para penonton kita melihat kita menggunakan laman apa nama tu Microsoft Teams untuk kita merakamkan sesi bicara pustakawan kita pada hari ini. Kita berada di dalam norma baru ya. So kita menggunakan kemudahan yang ada untuk kita merakamkanlah apa nama topik kita. So pergi ke soalan kita yang pertama hari ini ya, Encik Vincent. Seperti yang kita tahu, pustaka bukan sahaja berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga berfungsi sebagai depository rekod negeri. So mungkin Encik Vincent boleh ceritakan ataupun berkongsi bagaimana latar belakang penubuhan bahagian pengurusan rekod. Okey, terima kasih Cik Dorothy ya. Jadi kalau kita lihat kepada latar belakang bahagian pengurusan rekod ini sebenarnya ianya telah mula ditubuhkan pada awal tahun iaitu dalam sekitar bulan Januari tahun 2002 ya. Di mana pada ketika itu ianya dikenali sebagai unit pengurusan rekod. Merupakan tiga daripada cabang dalam perkhidmatan depository lah. Okey. Dan pada peringkat awalnya kami telah ditempatkan di bangunan Perpustakaan di Sarawak dan kita telah beroperasi di situ lebih kurang dalam 7 tahun lah lebih kurang. Jadi selepas itu unit pengurusan rekod ini telah ditukar kepada bahagian jadi sekarang sehingga hari inilah jadi sebagai bahagian pengurusan rekod. Dan selepas beberapa tahun kita telah mempunyai penambahan dari segi kaki tangan di mana pada peringkat awalnya penubuhannya saya hanya seseorang saja dan Oh, lepas itu Lone beberapa Ranger tahun masa tu ya. ya Lone Ranger. Jadi selepas beberapa Okey. tahun kemudian adalah penambahan dua orang kaki tangan dan selepas itu pada tahun 2007 kita telah mendapat bangunan baru daripada pihak JKR di mana kita telah berpindah ke bangunan baru tersebut pada tahun 2007 dalam sekitar bulan Julai kalau tak silap saya yang dikenali sebagai repository rekod negeri lah sehingga pada hari ini yang terletak di Jalan Sultan Tengah. Okey. Dan pada masa ini kita telah mempunyai penambahan dari segi kaki tangan di mana kita ada penambahan 4 orang pegawai lah. Kalau termasuk saya sendiri, kita semua keseluruhannya ada 5 orang pegawai di bahagian pengurusan rekod. Itu adalah sedikit lah berkenaan latar belakang bahagian pengurusan rekod ini dari awal penubuhannya sehinggalah kepada masa kini.
Okey, Encik Vincent. Mungkin orang di luar sana ya, para penonton kita mungkin tidak tahu ya, apa sebenarnya peranan dengan fungsi bahagian pengurusan rekod. Jadi mungkin Encik Vincent boleh berkongsi apakah fungsi dengan peranan bahagian pengurusan rekod? Okey, kalau kita lihat kepada fungsi bahagian pengurusan rekod ini, kita kena merujuk kepada Sarawak State Library Ordinance 1999 ya. Kalau kita lihat di dalam ordinance tersebut ada dinyatakan di mana Pustakaan Negeri Sarawak ini bukan hanya berfungsi sebagai perpustakaan tetapi juga berfungsi sebagai depository rekod negeri ya. Jadi di situlah peranan yang dimainkan oleh bahagian pengurusan rekod ini di dalam ordinance tersebut berkenaan dengan depository negeri. Jadi kalau kita lihat dari segi ordinance itu juga ada dinyatakan bahawa peranan depository ini adalah sebagai satu tempat untuk pustaka mengenal pasti rekod-rekod awam yang mempunyai nilai akib ataupun nilai kekal ini yang perlu disimpan dan juga dipelihara untuk dijadikan sebagai bahan rujukan untuk masyarakat di masa depan. Jadi dalam memastikan bahawa rekod-rekod yang bernilai kekal ataupun akib ini terus diperolehi dan juga dipelihara, maka bahagian pengurusan rekod ini memainkan peranan sebagai pihak yang bertanggungjawab memberi khidmat nasihat kepada jabatan-jabatan di mana kita mengeluarkan tata cara, garis panduan, prosedur dan sebagainya kepada semua jabatan dan juga penjawat awam. Kaedah bagaimana mereka perlu menguruskan rekod mereka sebelum kepada proses pemindahan ataupun proses putusan. Okay? Jadi kita di bahagian perusahaan rekod ini juga mempunyai tanggungjawab yang besar di mana kalau kita lihatlah di dalam negeri Sarawak ini kita mempunyai hampir lebih daripada 150 buah jabatan yang ini termasuk dengan di peringkat belum lagi termasuk peringkat cawangan ataupun bahagian ataupun daerah jadi kalau kita lihat bahagian perusahaan rekod kita perlu pergi ke jabatan-jabatan tersebut kita memberi khidmat nasihat kepada mereka bagaimana kaedah ataupun tata cara yang terbaik untuk kita menguruskan rekod-rekod ini daripada peringkat awal pewujudan rekod tersebut sehinggalah kepada proses pemisahan di mana dalam proses pemisahan ini kita mengenal pasti mana rekod yang hendak disimpan kekal ataupun mana rekod yang hendak dilupuskan memandangkan tiada sebarang nilai. Okay? Jadi ini adalah proses-proses yang berterusan. Jadi kita di bahagian pengurusan rekod ini memang sentiasa berhubung rapat dengan setiap jabatan di mana kita memberi panduan kepada mereka, nasihat dan juga selain daripada itu kita juga membantu mereka dari segi kita memberikan kursus. Kursus ini sentiasa berlaku sepanjang tahun di mana pelbagai modul yang kita ketengahkan dan kita sampaikan kepada jabatan-jabatan bagi memastikan bahawa mereka akan faham berkenaan tentang bagaimanakah cara yang terbaik untuk menguruskan rekod di jabatan mereka. Dan selain daripada itu juga kita menjalankan proses yang dikenali sebagai penilaian rekod di mana proses ini kita mengenal pasti rekod-rekod yang mempunyai nilai ataupun tidak. Sebab sebelum proses pelupusan ataupun pemindahan ini kita perlu melakukan proses penilaian terlebih dahulu. Jadi ini adalah antara perkara yang penting dan utama yang perlu dilaksanakan. Sebab rekod ini bukan seperti dokumen-dokumen biasa sebab ianya mengandungi banyak maklumat-maklumat yang penting. Sebab itulah di peringkat penilaian ini kita perlu berhati-hati mengenal pasti berdasarkan kepada nilai-nilai seperti nilai sejarah, nilai pentadbiran, nilai rujuk kad, pendidikan dan sebagainya. Jadi ini memerlukan proses yang lama. Jadi sekiranya kita telah mengenal pasti mana rekod-rekod yang hendak dipindahkan ini, maka kita akan membuat keputusan untuk dipindahkan ke depository lah. Manakala mana rekod yang tidak mempunyai nilai ini, kita boleh cadangkan untuk dilupuskan. Okay. Itu adalah antara fungsi yang dilaksanakan oleh bahagian pengurusan rekod lah. Okey. Mean to say jabatan dengan agensi tidak boleh sesuka hati lah yang Encik Vincent untuk melupuskan rekod mereka ya. Ya betul. Sebab sebelum mereka mengambil sebarang tindakan untuk melupuskan rekod mereka, mereka terlebih dahulu perlulah mengenal pasti peringkat awal apakah rekod yang mereka rasakan tidak diperlukan di peringkat jabatan lagi yang hendak diambil tindakan pindah ataupun musnah dan mereka perlu maklumkan kepada pihak pustaka untuk mengambil tindakan sama ada pihak pustaka membenarkan ataupun tidak
rekod-rekod tersebut dilupuskan. Sekiranya tiada kelulusan daripada pihak pustaka, maka jabatan tidak bolehlah melupus tanpa tanpa kebenaran lah. Sebab kalau kita lihat di dalam ordinan itu sendiri ada nyatakan sekiranya pelupusan dilakukan tanpa sebarang kelulusan daripada pihak pustaka, maka denda boleh dikenakanlah, iaitu berjumlah sebanyak RM5,000 ataupun penjara selama 3 tahun. Jumlah yang banyak ya Encik Vincent. So mungkin jabatan dengan agensi di luar sana nanti boleh berhubung ya dengan Encik Vincent dan pasukannya untuk sebarang pertanyaan lah mengenai pengurusan rekod ya Encik Vincent. Ya, boleh. So memandangkan bahagian pengurusan rekod sentiasa keluar, mesti ada program atau aktiviti yang dijalankan ya bersama dengan jabatan ataupun agensi ya, ataupun mungkin dengan orang awam. Mungkin Cik Vincent boleh ceritakan. Okey, sejak penubuhan bahagian pengurusan rekod ini memang kita telah melaksanakan pelbagai aktiviti ataupun program-program, bukan sahaja bersama dengan jabatan, malahan juga dengan pihak orang awam di luar. Jadi antara aktiviti-aktiviti telah kita jalankan seperti saya maklumkan tadi, contohnya seperti Lawatan Khidmat Nasihat, di mana kita melawat ke jabatan-jabatan di seluruh negeri Sarawak ini, daripada Lundu hinggalah ke Lawas lah, boleh dikatakan begitu, di mana kita berkunjung ke jabatan-jabatan tersebut, kita memberi khidmat nasihat kepada mereka berkenaan tentang cara-cara mengurus rekod di peringkat jabatan. Dan selain daripada itu, kita juga telah melakukan aktiviti seperti memberi taklimat kepada jabatan-jabatan, sama ada kita dijemput oleh jabatan itu sendiri ataupun kita sendiri yang merancang untuk turun ke jabatan, memberi taklimat kepada mereka, kerana kita lihat kaedah memberi taklimat ini adalah lebih berkesan kerana hanya merangkumi seluruh penjawat awam di sebuah jabatan tersebut datang untuk mendengar taklimat kami berkenaan tentang tata cara pengurusan rekod daripada pewujudan rekod sehinggalah pada proses pelupusan. Dan selain daripada itu, kita juga melakukan aktiviti lain seperti mengadakan kursus dan juga bengkel, di mana kita menjemput jabatan-jabatan untuk menyertai kursus ataupun bengkel yang dianjurkan oleh pihak pustaka. Dan kita daripada tahun 2002 sehingga kini kita telah melakukan banyak kursus dan juga bengkel, sama ada yang dilakukan oleh pegawai daripada pustaka sendiri ataupun kita menjemput penceramah daripada luar untuk mengadakan bengkel-bengkel tersebut. Dan yang lain, kita juga ada mengadakan aktiviti seperti pameran, di mana kita berkolaborasi dengan jabatan lain ataupun kita mengadakan bersama dengan bahagian-bahagian lain di Pustakaan di Sarawak, di mana kita mengadakan pameran berkenaan tentang pengurusan rekod. Dan dalam masa yang sama, kita juga mengadakan hari bersama pelanggan, di mana kita berhubung secara terus dengan para pelanggan yang datang, yang ingin bertanyakan tentang bagaimana mereka hendak menguruskan rekod, sama ada rekod di jabatan ataupun rekod peribadi mereka. Dan ini adalah antara inisiatif-inisiatif yang telah kita laksanakan sejak beberapa tahun inilah. Dan kita juga ada, selain pada aktiviti utama seperti itu, kita juga ada mengadakan aktiviti lain, di mana kita sebelum ini kita ada menganjurkan iaitu audit pengurusan rekod, di mana audit pengurusan rekod ini kita jalankan pada tahun 2017 dan juga pada tahun 2018, di mana pada tahun 2017 kita mengadakan satu pertandingan yang dikenali sebagai Anugerah Pengurusan Rekod Terbaik, yang ini untuk kategori pejabat residen di seluruh negeri Sarawak lah. Okey, dan kita telah melaksanakan audit, kita menyemak bagaimana sesebuah jabatan tersebut melakukan ataupun menguruskan rekod mereka, dan di situlah kita memberi pemakahan dan kita menilai bagaimana mereka menjalankan aktiviti-aktiviti pengurusan rekod di jabatan masing-masing. Dan pada tahun 2018, kita juga telah dijemput oleh pihak Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sarawak untuk menjalankan audit yang dianjurkan oleh mereka sendiri. Jadi kita telah menjadi panel penilaian lah. Ya, kita telah melakukan penilaian berdasarkan kepada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan di seluruh negeri Sarawak. Jadi mereka mempunyai banyak cawangan di seluruh negeri Sarawak ini, jadi kita telah melakukanlah daripada Kuching sehinggalah ke bahagian Limbang di Lawas dan sebagainya.
Salah satu inisiatif yang bagus daripada Jabatan Kehakiman Syariah ya. Ya, ya. Sebab Untuk kalau kita lihat hmm, kalau kita lihat Jabatan Kehakiman Syariah ini adalah antara jabatan yang aktif lah, dan mereka begitu serius berkenaan tentang pengurusan rekod di peringkat jabatan mereka, dan mereka akan sentiasa menitik beratkan aspek-aspek pengurusan, terutama sekali ke atas pengurusan rekod, dan mereka sentiasa berhubung dengan pihak pustaka lah untuk memberi khidmat nasihat dan juga beri khusus kepada kaki tangan mereka. Itu antara inisiatif yang kita jalankan. Selain daripada itu, kita juga ada mengadakan dalam 2-3 tahun ini, kita ada juga menjalankan taklimat, iaitu taklimat penyelarasan pengurusan rekod, di mana kita menjemput jabatan-jabatan untuk hadir ke taklimat yang dianjurkan oleh pihak pustaka. Dan ini melibatkan seluruh jabatan di negeri Sarawak inilah. Dan yang terbaru pada tahun ini, di mana kita menggunakan kaedah Zoom, memandangkan norma baru. sekarang ni yang ini adalah norma barulah, di mana kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Jadi ini adalah kaedah yang terkini ataupun yang terbaiklah untuk kita laksanakan. Walaupun berlaku pandemik pada masa ini, tidak bermakna kita terputus hubungan dengan jabatan-jabatan, tetapi kita juga mencari kaedah yang terbaik untuk berhubung dengan mereka. Dan kita telah laksanakan iaitu taklimat pada bulan, kalau tak silap saya, dalam bulan Jun yang lepas, yang kita telah menjemput semua pegawai rekod jabatan dan juga pegawai seranta untuk menyertai taklimat yang dianjurkan oleh pihak pustaka. Bagaimana Encik Vincent respon daripada jabatan dengan agensi semasa perhimpunan tersebut? Adakah mereka banyak berkomunikasi dengan Encik Vincent dengan tim ke macam mana? Mungkin boleh kongsikan? Okey, kalau dari segi respon ataupun maklum balas daripada peserta semasa taklimat ini dijalankan, kita dapati bahawa mereka ini begitu positif. Mereka begitu berminat dengan apa yang telah disampaikan oleh pihak pustaka dalam bentuk taklimat ini, dan mereka mengambil peluang ini untuk bertanya banyak soalan, sama ada secara terus ataupun mereka berhubung selepas sesi taklimat tersebut, di mana ini dapat membantu mereka untuk menjalankan pengurusan rekod dengan lebih baik lagi, dan dalam masa sama juga membantu pihak kami di bahagian pengurusan rekod untuk mengenal pasti apakah permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Jadi ini adalah antara kaedah yang diguna pakai yang kita lihat begitu berkesanlah. Terdapat perhubungan dua hala di antara jabatan dan juga pihak bahagian pengurusan rekod ini. Okey, sepanjang melakukan aktiviti dengan program ya, Encik Vincent, saya pasti mungkin banyak kenangan manis dengan kenangan pahit yang dilalui oleh Encik Vincent dan staf Encik Vincent lah. Mungkin boleh kongsikan kenangan dengan cabarannya tersebut bersama dengan penonton kita. Okey. Kalau lihat dari segi cabaran ataupun kenangan tu memang banyaklah. Sama ada kenangan pahit ataupun manis memang banyak. Sebab sepanjang kami di bahagian pengurusan rekod ini, kalau kita lihat kita telah ditubuhkan lebih daripada 10 tahun, dan kita telah beroperasi berkhidmat untuk memberikan perkhidmatan kepada semua jabatan-jabatan di Sarawak ini. Antara cabaran yang kita hadapi, yang kita lihat adalah dari segi logistik lah. Logistik di mana kita ketahui bahawa negeri Sarawak ini adalah sebuah negeri yang luas dan semua jabatan tersebar di seluruh negeri Sarawak, daripada Sematan sehinggalah ke Lawas ini, dan ada yang terletak di kawasan bandar dan juga yang terletak di kawasan luar bandar, dan banyak cabaran-cabaran kita hadapi, sebab kalau kita lihat, kalau kita hendak berkunjung ke jabatan tersebut, berbanyak kaedah yang digunakan. Ada yang menggunakan kapal terbang, ada yang menggunakan jalan darat, dan juga ada yang menggunakan bot dan juga bot ekspres dan sebagainya. Jadi ini adalah antara cabaran yang pernah kita lalui lah. Sebagai contohnya, kita pernah pergi ke Belaga, pejabat daerah Belaga, di mana kita terpaksa menggunakan bot ekspres daripada Sibu. Lepas itu kita kena singgah ke Kapit, lepas itu sambung lagi menggunakan bot ekspres yang lain, sambung pergi ke Belaga dan sebagainya, dan ini mengambil masa yang lama lah. Okey. Dan kita juga pernah menggunakan jalan darat dan juga kapal terbang. Kapal terbang ini bukan kapal terbang yang besar seperti Boeing lah, tapi kita menggunakan kapal terbang yang kecil lah, seperti yang Twin Otter. Yang Twin Twin Otter tu. Otter. Ya.
Kalau orang tak biasa guna Twin Otter tu, mungkin dia takut dah nak naik kapal terbang tu. Satu Jadi kita pengalaman yang menarik lah Encik ah, ya. ya, Ha. bagi yang mula-mula tu mungkin kita ada rasa takut sedikit lah apabila kita gunakan kapal terbang tu. Tapi apa boleh buat lah, kita demi tugas kita tetap juga teruskan. Contohnya kita pernah pergi ke Mukah, lepas tu Lawas dan Marudi. Yang ini adalah antara cabaran-cabaran kita. Sebab selain daripada itu, kalau kita lihat dari segi kesedaran di kalangan pejabat awam ini, yang ini juga kita ada juga menghadapi cabaran lah, di mana kita kena sentiasa memberi bantuan dan juga khidmat nasihat kepada mereka secara berterusan, kerana kita faham bahawa pejabat awam ini mereka akan sentiasa berpindah ataupun bertukar tempat kerja. Jadi apabila ada orang baru yang menggantikan tempat mereka, maka kita perlu lagi memberi khidmat nasihat, panduan kepada mereka berkenaan tentang pengurusan rekod. Jadi ini adalah cabaran lah, yang ini memang sentiasa akan berterusan lah, tidak akan berhenti di situ saja. Dan dalam pada itu kita juga menghadapi masalah dari segi penggunaan teknologi terkini. Pada masa ini kalau kita lihat dari segi maklumat yang diwujudkan ataupun dihasilkan ini semakin hari semakin kompleks dan juga semakin bertambah dengan penggunaan teknologi yang ada pada masa kini, terutamanya ICT, dan sekarang ini kita menggunakan aplikasi sosial media seperti WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Dan ini juga adalah antara cabaran-cabaran yang perlu kita hadapilah, di bagaimana kita hendak menguruskan rekod-rekod dalam bentuk media tersebut. Ini antara cabaran-cabaran yang perlu kita hadapi dan perlu kita tangani dengan mencari kaedah untuk memastikan bahawa rekod-rekod tersebut tidak hilang ataupun terbiar begitu saja. Dan yang terkini kalau kita lihat cabarannya adalah bagaimana kita hendak berhubung dengan jabatan ataupun pejabat awam, terutama sekali semasa berlakunya pandemik COVID-19 ini. Jadi buat masa ini ada beberapa aktiviti yang mungkin tidak dapat dijalankan dengan cara biasa. Contohnya kita tidak dapat berjumpa dengan pejabat awam secara bersemuka untuk memberi taklimat ataupun khidmat nasihat. Kita menggunakan kaedah yang lain lah. Ini antara cabaran-cabaran yang perlu kita lakukan. Seperti kita menggunakan social media, ataupun kita menggunakan video, ataupun kita menggunakan seperti kaedah seperti penggunaan Zoom, Microsoft Teams dan sebagainya. Ini adalah antara cabaran-cabarannya yang perlu kita lakukan. Tapi walaupun begitu, mungkin ada jabatan-jabatan yang menghadapi masalah dari segi internet connection, di mana mereka tidak dapat mengakses kepada aplikasi-aplikasi ini. Jadi kita mencari kaedah yang lain lah untuk berhubung dengan mereka, sama ada melalui telefon ataupun email dan sebagainya. Itu adalah cabaran-cabaran yang dihadapi. Cabaran-cabaran yang lain, Cik Vincent. Ya. Okey. Baiklah, sebelum kita mengakhiri temu bual kita pada hari ini ya, bersama dengan Cik Vincent, mungkin kita boleh bertanyakan kepada beliau lah, apakah perancangan di masa hadapan dan harapan ke atas pengurusan rekod di negeri Sarawak, terutamanya di kalangan pejabat awam lah ya, Cik Vincent. Mungkin boleh berkongsi? Ya, antara yang dari segi perancangan ataupun apa yang hendak kita lakukan di masa hadapan, di mana kalau kita lihat dari segi pengurusan rekod ini, akan sentiasa terus berkembang dan sentiasa akan berterusan sampai bila-bila sekalipun. Selagi ada jabatan dan agensi wujud di sektor awam, maka ianya akan sentiasa diperlukan. Okay. Dan saya dapat melihat bahawa dengan perkembangan teknologi yang ada pada masa ini, sudah tentu kalau kita lihat dari segi penambahan rekod-rekod yang diwujudkan, rekod-rekod yang perlu diselenggara dan sebagainya memang semakin bertambah. Dan di sinilah peranan bahagian perusahaan rekod ini untuk membantu pejabat awam, jabatan, agensi dan sebagainya dalam memastikan bahawa rekod-rekod mereka sentiasa terpelihara dan rekod tersebut dapat disimpan ataupun dipindahkan ke pustakaan untuk simpanan kekal. Dan dalam masa yang sama juga, kita juga dapat membantu mereka bagaimana untuk memastikan kaedah pelupusan yang terbaik. Rekod-rekod yang tidak mempunyai sebarang nilai
dan membantu mereka mengenal pasti mana-mana rekod yang dirasakan boleh diambil tindakan pengurusan. Dan ini antara cabaran ataupun perkara yang kita lihat ke masa depan. Dan dalam masa yang sama juga saya ingin maklumkan di sini, memandangkan kita sekarang ini menggunakan banyak teknologi ya dalam mewujudkan rekod ini, dalam bentuk email dan sebagainya. Kita dalam perancangan juga melakukan satu projek ya, ataupun sistem yang dikenali sebagai dua sistem sebenarnya, iaitu yang pertama sekali State Record Management System ataupun SRMS, dan satu lagi ARM ataupun Archival Record Management System. Dan kedua sistem ini apabila terlaksana kelak akan dapat membantu jabatan-jabatan menguruskan rekod mereka dalam bentuk elektronik, dalam bentuk komputer, dalam bentuk sistem dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu daripada perancangan kita di masa hadapan, dan kita sekarang ini dalam proses untuk melaksanakannya dalam proses peringkat awal, dan kita berharap supaya apabila wujudnya sistem ini nanti, maka keseluruhan sektor perkhidmatan awam negeri Sarawak ini akan terhubung dalam menggunakan sistem tersebut, dan ini dapat membantu bukan hanya kepada pihak sektor awam tersebut tetapi juga kepada kita di Pustakaan Negeri ya. Sebab itu adalah antara cabaran yang terkinilah yang perlu dihadapilah. Dan selain daripada itu juga kita juga telah mengenal pasti antara kaedah bagaimana kita dapat memberi kursus ataupun bengkel dengan lebih kesan kepada jabatan dan juga agensi ya. Sebelum ini kita menggunakan kaedah konvensional di mana kita berjumpa secara bersemuka, tapi kita mencari kaedah bagaimana untuk kita dapat meluaskan lagi kursus yang kita tawarkan ini, di mana kita dapat memastikan bahawa semua pejabat awam negeri Sarawak ini dapat mengikuti kursus ini pada bila-bila masa. Dan kita juga telah bekerjasama dengan pihak Leadership Institute ya, di mana kita akan mengeluarkan modul-modul khusus pengurusan rekod dalam bentuk online. Okay? Sebab kita sedia maklum bahawa pada masa ini kaedah yang terbaik untuk kita berhubung ataupun kita berkomunikasi adalah melalui online. Jadi ini adalah antara kaedah yang kita lihat dapat diketengahkan, dan kita berharap supaya apabila adanya kursus online ini, maka pejabat awam di seluruh negeri Sarawak ini akan dapat mengakses kepada kursus tersebut pada bila-bila masa, dan mereka sendiri akan menerima faedah daripada penggunaan kursus online tersebut. Dan kita juga telah baru-baru ini pada tahun lepas kita telah mengeluarkan satu surat keliling di mana dalam surat keliling tersebut telah dinyatakan bahawa kita ingin semua jabatan dan juga agensi kerajaan mewujudkan pelantikan pegawai rekod jabatan dan juga pegawai serentak. Jadi dengan perkembangan ini kita berharap kepada semua jabatan dan juga agensi untuk melantik pegawai rekod jabatan dan juga pegawai serentak mereka, di mana mereka inilah akan menjadi wakil ataupun perantara dengan pihak jabatan dengan pihak pustaka di dalam perkara-perkara berkaitan dengan pengurusan rekod dan juga arkib ini. Ini adalah antara beberapa inisiatif yang kita telah jalankan untuk memastikan bahawa pengurusan rekod ini akan sentiasa terus berkembang, dan juga dalam masa yang sama kita memastikan bahawa apa-apa jua jenis maklumat yang wujud di sektor awam ini akan dapat diurus dengan baik dan dapat digunakan oleh semua peringkat masyarakat di masa hadapan. Itu adalah antara kita punya inisiatif lah. Ya. Okay, supaya memastikan rekod yang penting ya tidak hilang begitu saja ya Encik Vincent. Ya, betul. Supaya dapat dirujuk oleh generasi yang akan datang lah. Ya. So, baiklah, selesai sudah sesi bicara pustakawan kita pada hari ini ya. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Vincent di atas kesudian untuk meluangkan masa untuk berkongsi pengalaman, cabaran dan juga apakah fungsi bahagian pengurusan rekod. Bagi penonton di luar sana, jangan lupa untuk bersama kita pada minggu hadapan di masa yang sama pada hari Selasa jam 10 pagi. Terima kasih. Terima kasih.